Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam Anggun Borneo, sebuah rancangan yang meneroka rahsia keanggunan wanita Borneo. Kopi Sunduan. Minggu ini saya berada di Kiulu. Untuk episod kali ini saya akan meneroka bagaimana wanita dusun Kiulu menjaga keanggunan mereka. Kaum dusun Kiulu merupakan salah satu etnik dalam rumpun Kadazan dusun. Kaum ini mendiami sepanjang sungai utama yaitu Sungai Tuaran dan sekitarnya yang terbentang dari Ulu Tuaran sehingga ke Jambatan Tamparuli. Dari segi dialek pertuturan, kaum ini bertutur dalam dialek dusun Bundu. Kaum ini terkenal dengan warna-warni budaya yang merupakan salah satu tarikan pelancongan di Kiulu. Salah satu budaya yang mereka masih amalkan sehingga ke hari ini ialah perubatan tradisi. Kopi Sunduan. Kopi Sunduan lagi. Apa kabar? Bagus. Bersama saya ialah Puan Saulin Kaling. Beliau merupakan pengamal perubatan tradisi dusun Kiulu. Sejak tahun 1993 ada beberapa produk yang masing-masing dia ada punya kelebihan lah. Macam kalau ada saya buat itu sabun mandi tawawo, dia pun boleh guna mandi supaya menjaga angin masuk semasa mandi itu. Dan ada minyak urut untuk bagian badan-badan yang ada angin. Buat sekarang apa langkah pertama yang kita mau buat? Kita mau masukkan ini herba rusap nih di dalam. Kita harus masuk berapa? Satu saja cukup sudah dengan air yang begini banyak lah. Kita tunggu sampai dia mendidih dulu, baru kita beri guna lah. Guna ini kasih mandi untuk kasih tahan badan ibu yang baru bersalin lah. Dia punya warna kan sudah bertukar dengan kehitam-hitaman sudah. Kita boleh guna sudahlah untuk dipakai mandi. Sekarang ini masa untuk kita mandi, jadi kita mau guna ini sabun tawawo juga. Ini apa khasiat dia, Puan? Khasiat dia supaya dia pun boleh kasih buang bau badan, kasih bersih badan. Kami pun guna ini sabun untuk buang angin juga. Puan, satu paketnya cukup kah untuk bertangas? Cukup untuk satu kali. Puan, bertangas nih berapa lama proses bertangas? Kalau cepat kita berpeluh, jadi setengah jam pun sudah cukup. Nah, tapi kalau lambat kita mau kena tambah masa, tunggu sampai berpeluh supaya angin itu keluar. Maksud di sana kalau tidak berpeluh, angin itu belum pecah di dalam badan. Ramai orang tidak faham apa itu bertangas. Dia sebenarnya dia adalah mandi uap. Dia lebih kurang macam mandi uap lah. Iya. Dia boleh kasih menghaluskan kulit, kasih cantik, awet muda. Sekarang masanya putih mau jadi cantik. Saya pun mau ada kulit sehat, cantik dan juga halus. Wah. Lepas lebih kurang 30 minit, inilah yang jadi kepada saya. Tak berhenti saya berpeluh. Apa kau rasa selepas bertangas? Oh iya, Puan, siok kok Puan. Tadi kan sebelum saya buatkan, saya rasa pening, penat nih. Rasa berat mungkin sebab kerja kan. Tapi lepas saya bertangas tadi, rasa ringan Puan. Ini semua rasa selesa nih. Tengoklah peluh saya Puan. Tak pernah
saya perlu begini. Mandi pun sudah, bertangas pun sudah. Langkah seterusnya untuk rawatan selepas bersalin menggunakan rusap tawawo ini ialah berurut. Kita menggunakan ini minyak urut rusap tawawo. Hasil dia boleh kasih cantik kulit dan dia boleh kasih pecah angin juga. Ada yang sakit lutut kah, sakit itu sendi-sendi kah, atau yang macam ada semut-semut di tangan kah, apa itu yang macam ada angin itu kita urut pakai ini. Boleh kurang juga. Rusap peponsu ini tiada simpan ini pengawet. Selama berapa tahun saya buat, yang paling lama pun ada lebih 5 tahun dalam simpanan, kualiti dia masih lagi bagus. Rawatan rusap poponsu ini diakhiri dengan meminum teh osundu. Teh ini 100% berasaskan tawawo. Antara khasiat teh ini ialah merawat penyakit dalaman wanita, membuang angin dan juga ia mampu merawat penyakit gout. Mari kita minum. Kopi senduan, dokter. Senduan. Bersama saya ialah Dr. Rosalyn Gelunu. Beliau merupakan wanita ikon untuk episod kali ini. Dan beliau merupakan pakar rujuk etnoastronomi wanita pertama di Malaysia. Dr. Rosalyn Gelunu berumur 51 tahun, merupakan presiden beberapa persatuan. Antaranya Presiden Persatuan Kadazan Dusun Learning Center KDLC. Selain memberi sumbangan dalam bidang budaya dan akademik, Dr. Rosalyn juga banyak menyumbang kepada perkembangan sosio-ekonomi Dusun Kiulu. Beliau merupakan pengasas dan presiden kepada komuniti pengusaha Dalai Sabah. Dalai merupakan tumbuhan asal Borneo yang dijadikan herba sejak turun-temurun. Menerusi KPDS, dalai dijadikan tanaman hiliran masyarakat luar bandar. Buah dalai dikomersialkan sebagai aksesori dan dalam peringkat kajian untuk dijadikan minuman. Tokoh budaya dan akademik ini tidak henti menyumbang kepada pembangunan masyarakat di Sabah. Tidak hairanlah beliau sangat berpengaruh bukan sahaja di kalangan Dusun Kiulu tetapi juga pelbagai lapisan masyarakat di Sabah. Etnoastronomi dia ada dua disiplin, iaitu etno itu adalah dari segi budaya, kemudian astronomi itu ialah sains angkasa lah. Peranan kepada kehidupan manusia, semua manusia di dunia ini adalah apabila dia boleh mengkaitkan apa yang berlaku di atas bumi dengan yang dia nampak di dark sky ataupun di sebalik langit yang gelap itu, makanya di sana mereka dapat menghubung kaitkan dan membantu mereka untuk memahami keadaan sekeliling. Contohnya, kalau bagi masyarakat Sunla ataupun Dusunik di Sabah, mereka dapat ilmu ataupun dia tahu tentang bila masanya untuk ikan bertelur di sungai dengan hanya berpandukan kepada bintang di langit. Perkara yang menarik perhatian saya adalah berkaitan dengan bagaimana manusia melihat apa yang berlaku di angkasa lepas ataupun di cakrawala dan bagaimana mereka mengaitkan dengan kehidupan mereka seharian. Itu yang telah menarik perhatian saya dan menyebabkan timbul satu ilmu lagi yang dipanggil etnoastronomi. Jadi kebetulan saya mempelopori etnoastronomi di Malaysia. Saya telah meletakkan kalender tradisional ataupun almanak tradisional Kadazan Dusun ke dalam acuan Gregorian kalender. Jadi itu adalah etnoastronomi. Yang paling mendorong saya ialah kekaguman saya terhadap wisdom ataupun kebijaksanaan leluhur kita ataupun nenek moyang kita. Ini ialah fasa bulan. Kalau sekiranya yang biasa tu ikut Gregorian kalender ataupun Islamic kalender, dia ada dua fasa. Fasa bulan dalam kalender Kadazan Dusun, dia ada 4 fasa. Fasa 1 ialah Kesilahon. Dia ada 13 hari. Itu kalau Kesilau Tanaru, yaitu 31 hari. Kalau bulan itu hanya 30 hari, dia hanya 12 hari. Fasa kedua ialah Pagalatan.
dia adalah 10 hari. Yang ini tidak berubah. Dia memang 10 hari saja. Kepercayaan Kadazan Dusun, 10 hari ini pegelatan ini adalah dipanggil Tulandat. Bermaksud hari-hari yang tidak dibenarkan, petani tidak dibenarkan untuk keluar pergi ke ladang selama 10 hari. Fasa ketiga ini dipanggil Tilimo, yaitu ada 5 hari berdasarkan kepada getaran serangga. Contohnya pada masa ini, masa Tilimo, ada satu perkara yang petani dilarang untuk pergi, yaitu menebang bulu ataupun bambu. Pada masa ini serangga yang di dalam tanah, terutama sekali anai-anai, bertelur. Rondom adalah dipanggil malam, sehingga Tonob ini adalah malam tanpa bulan. Ini dari Tonob sehingga Gogor, 2 malam yang tidak digalakkanlah sesiapa keluar daripada rumah. Dikatakan bahwa malam tanpa bulan itu adalah malam yang bahaya. Pada ketika ini mereka semua di rumah. Dahulu mereka menggunakan tali untuk satu fasa. Contohnya ini 13 hari kesilahon. Jadi mereka akan setiap hari mereka akan simpul satu. Jadi mereka akan mulakan dengan fasa 1. Yang seterusnya siang dan malam itu kan mereka akan simpul lagi sehinggalah 13 kalau kasih laut Tanaru, 12 kalau kasih laut Teriba. Jadi ini lengkap satu fasa mereka akan gantung untuk tamu. Sebelum 2 hari ini ke 2 hari yang kedua, pada fasa yang seterusnya ke Pegalatan itu mereka sudah berjalan kaki. Sebab itu yang dari Tenom, dari Papar, dari Tuaran, dari Tambunan, mereka dapat sama-sama jumpa di tamu Donggongon contohnya tepat masa. Ini dipanggil penggalan hari 1 minggu. Dokter, di mana bermulanya hari kalau di sini? Hari Senin. Hari Senin yang ini Tantalu. Yang di sini ada telur di atas daun tuh kan. Kemudian baru di sebelah itu ialah hari Selasa. Kemudian hari Rabu. Hari Rabu Madsa. Yang ini Madsa mananya sudah jadi ulat beluncas. Pada saya ini adalah ilmu yang saya perlu telusuri dan saya ambil satu tanggung jawab untuk mengetengahkan dan memartabatkan lagi ilmu yang sudah sedia ada dengan kita. Sebab supaya mereka dapat membezakan bahwa setiap manusia itu dia ada tamadun dia sendiri. Termasuklah juga masyarakat Kadazan Dusun. Dia ada tamadun dia yang perlu dipelihara, yang perlu diwarisi dan perlu dikembangkan dan dimartabatkan. Katakan kalau saya tidak buat, sedangkan saya berada di dalam bidang ini dan bila dan siapa akan buat. Puan Juliana Jolne, pengusaha pakaian tradisi Sinulamba, dan juga Puan Maili Zerita, pengusaha kraft tangan Dalai. Sejarah baju tradisional Dusun Kiulu ataupun yang kami panggil Sinulamba, dia bermula dengan nama dia. Nama dia dulu dia dikenali Sinembiaka. Konotasi Sinembiaka ini pakaian dalam, penggerak seni budaya, sosial dan ekonomi, yaitu Facebook. Kami telah rebranding ataupun jenamahkan semula menjadi Sinulamba. Kami ambil suku kata Sinu itu, kemudian Lamba. Kenapa Lamba? Sebab pada zaman dahulu nenek moyang kami mengambil benang yang diambil daripada daun pokok lamba, ditenun dan jadilah kalau dulu Sinembiaka dan sekarang Sinulamba. Puan, untuk satu pasang busana Sinulamba, berapa masa yang kita perlu untuk kasih siap? Depend to jahit dengan pasang rinda boleh siap dalam 1 hari. Tapi kalau pasang dengan ini sulam dengan ini mengambil masa dalam 2 hari begitulah. Puan, kalau yang busana sekarang ini Sinulamba jenis apa? Sinulamba Sinandang. Sinulamba Sinandang ini hanya dipakai oleh wanita yang sudah berkahwin sahaja.
Kita perlu ada kain hitam, rinda, luncing, sedikit ini labu cila dan biji dalai. Yang ini Puan, kalau ini ringkas sikit kan, ini sinulamba apa nama dia? Jenis apa? Ini sinulamba sumandak. Sinulamba sumandak hanya dipakai oleh gadis ataupun wanita yang belum berkahwin saja. Ini mengambil masa 5 bulan sebab dia ditenun. Oh, lama. Kalau ini sinulamba yang ini dipanggil sinulamba apa, Puan? Sinulamba sumandak ataupun yang wanita belum berkahwin, tapi dia mengikut arus moden lah. Lebih kepada yang gadis yang belum kahwin dan selalu digunakan wadau ataupun yang pertandingan-pertandingan yang melibatkan masa kamatan lah, pesta menuai. Selain itu digunakan pakai masa perkawinan lah. Kain hitam dan dia ada rinda juga. Sebelah kami di Kiulu dia lebih kepada menggunakan rinda. Kalau dulu kami ada sejenis pokok yang dinamakan lamba. Kami proses itu, ambil benang dia dan kami akan sulam di baju. Selain itu kami sulam dengan pokok dolai dan ini rinda kecil-kecil lah sebagai hiasan. Seperti juga kain yang tadi itulah, tapi ini lebih kepada mengambil masa 1 minggu lah. Seluruh selindang itu disulam dengan dalai. Kami menggunakan simbol padi dan ini yang pokok-pokok tanam-tanaman hasilan lah dan ini adalah biji padi. Ini di mana kita boleh jumpa biji dalai ini? Kita boleh temui ini dalai. Biji ini selalu dia tumbuh di siring-siring sungai begitu. Boleh tanam juga dia dengan di keliling rumah. Kenapa buah dalai ini diguna pakai dalam dijadikan perhiasan dalam busana dusun Kiulu ni? Dalai ini dia memang baju Kiulu ini dia tidak sah kalau tidak ada biji dalai. Ini dalai ini selalu dibuat rantai. Sekarang diperbaharui lagi dengan menjahitnya di baju. Biji dalai ini selalu dipakai waktu dulu sebab untuk herbah juga. Sebab kita pakai dalai dia boleh membuang panas di badan. Bila kita pakai semakin banyak itu dalai, semakin dia berbisa orang bilang. Harapan saya semoga ini tidak dilupakan. Budaya adalah jiwa bangsa, bukan sahaja bahasa tetapi yang budaya tampak yang kita boleh lihat dalam masyarakat Dusun Kiulu meletakkan baju sinulamba ini sebagai satu yang wajib ada di rumah, perlu dipakai dan perlu dihargai dan perlu dilestarikan, dikekalkan. Dalai ini kita buat hiasan untuk baju. Dalam satu badan kita perlu ada rantai pinggang, kita perlu di tangan di sini. Lepas itu kita perlu lagi salah satu di sini dan rantai leher. Kemudian ada satu lagi di kepala di sini dan rantai kaki. Kalau begini sebab dia corak simpel sahaja, dia 10 menit boleh siap atau dalam 15 menit lah untuk permulaan. Kalau gelang tangan ini hanya perlu masa 15 menit saja untuk dikasih siap. Yang ini dia ada buah limpupu, kita boleh simpan di pinggang dia. Oh, ini tali pinggang. Tali pinggang. Oh, kalau untuk tali pinggang ini berapa lama masa diperlukan? Kalau begini dia sedikit bercorak, yang ini corak dia dengan kepanjangan dia ada 30 menit atau 1 jam. Ini kita boleh pakai di kepala dia, lilit dia. Kita boleh siapkan dia dalam masa 10 menit ataupun 15 menit. Ini dia memang lama sedikit. Kita ambil masa untuk membuat ini dalam lebih kurang 1 jam. Yang ini kita pakai dia di telinga. Sebentar saja, lebih kurang 10 menit boleh. Ini kita pakai dia di punggung. Bergantung kepada kecepatan, lebih kurang 1 hari begitu.
Wanita anggun ini macam dia punya kesehatan dan kecantikan itu semua bermula dari dalaman. Kecantikan yang sebenar ataupun wanita anggun kepada saya adalah dia tahu di mana meletakkan diri dia untuk sama-sama membina negara bangsa ini. Siapa sahaja membezahkan latar belakang tidak perlu, kita sama saja, namanya wanita, kita adalah wanita yang penuh dengan semangat, bukan sahaja keibuan, keanggunan, kecantikan, tetapi kita punya minda yang sebenarnya boleh menggegarkan dunia. Pakang kudo sumun soido jambatan do tamparuni baka su tinggi oku. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan Putih. Kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang, tentunya Anggun Borneo, meneroka rahsia keanggunan wanita Borneo. Kopi Sunduan.